Tadi pemerdagangan orang dan juga penyelundupan migran menjadi salah satu daripada jenayah yang serius dan dipandang berat oleh kerajaan Malaysia. Namun apakah langkah-langkah yang terus diambil oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahawa kita akan terus menghasilkan data-data yang positif ke arah membendung gejala ini? Kita bersama dengan tetamu saya yang sudah pun berada di studio yang berusaha Tuan Muhammad Zanuri bin Syahid yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih kerana bersama kami, Tuan. Terima kasih kembali. Jadi kita mulakan dengan memperkemaskinikan semula maksud pemerdagangan orang dan penyelundupan migran serta buruh paksa. Tadi kita ada melihat sedikit sebanyak pengertiannya dalam mungkin beberapa ayat. Boleh kita ringkaskan apakah yang dimaksudkan dengan pemerdagangan orang? Okey, terima kasih Saudara Terence. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salah satu aspek jenayah yang diberi tumpuan oleh Kementerian Dalam Negeri dan agensi penguatkuasaan di bawahnya adalah untuk memastikan jenayah pemerdagangan orang dan juga penyelundupan dapat kita bendung sebagaimana yang ternyatakan tadi. Dan secara ringkasnya kita boleh nyatakan bahawa jenayah pemerdagangan orang adalah satu aspek di mana seseorang itu dieksploitasi bagi tujuan tertentu secara zalim dan secara paksa. Dan antara aspek eksploitasi yang boleh dikategorikan sebagai pemerdagangan orang adalah mendapatkan khidmat mereka secara paksa ataupun dengan mudah sebagai buruh paksa. Dan lazimnya perkara ini berlaku kerana mereka telah diperdayakan oleh sindiket yang menjanjikan contohnya satu jenis pekerjaan yang lumayan tetapi akhirnya mereka terjebak dan menjadi mangsa kepada jenayah pemerdagangan orang. Dan sesungguhnya jenayah pemerdagangan orang ini adalah satu perkara yang zalim, tidak berperi kemanusiaan dan kita boleh anggap sebagai satu bentuk perhambaan moden pada masa ini. Untuk satu jangka masa yang agak lama kita berada dalam Tier 2 TVPA watchlist untuk jangka yang beberapa tahun dan Tier 2 watchlist yang merupakan senarai negara-negara yang sedang berusaha ke arah membantras pemerdagangan orang namun ada kes yang tinggi. Jadi sehubungan dengan itu apakah jenayah ini boleh dianggap serius dan apakah langkah yang terus diambil oleh Kementerian Dalam Negeri? Okey, apa yang ternyatakan tadi adalah satu laporan Trafficking in Person Report yang dikeluarkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat, the US State Department, di mana kita telah berada di kedudukan kedua terendah, iaitu watchlist sejak 3 tahun yang lalu. Dan ini menunjukkan terdapat banyak ruang yang perlu kita perbaiki untuk meningkatkan taraf penarafan negara kita dalam laporan berkenaan. Dan antara langkah-langkah utama yang kita telah ambil adalah negara kita sebenarnya telah mempunyai satu undang-undang khusus untuk kita menangani aspek pemerdagangan orang dan juga penyelundupan migran, iaitu Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyelundupan Migran ataupun mudahnya kita panggil ATIPSOM. Dan selaras dengan perwujudan akta ini sebenarnya telah ada satu organisasi iaitu satu Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran yang kita panggil MAPO, yang mana bergerak secara inklusif meliputi pelbagai kementerian, pelbagai agensi penguatkuasa untuk kita sama-sama bergerak menangani dan juga mementas jenayah ini. Dan untuk itu juga saya mungkin boleh nyatakan bahawa antara tumpuan MAPO adalah untuk melaksanakan konsep 3P, iaitu pertamanya pencegahan dengan kita sering memberi melaksanakan kempen-kempen kesedaran tentang betapa bahayanya jenayah ini. Dan keduanya mungkin dari segi pendakwaan, di mana untuk makluman semua kita sebenarnya telah ada satu mahkamah khusus untuk pemerdagangan orang. Tujuannya adalah untuk kita mempercepatkan proses pendakwaan kepada mereka yang tertuduh terlibat dalam jenayah ini. Dan aspek ketiga adalah iaitu untuk kita memberi perlindungan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Kita ada rumah perlindungan, terdapat 10 rumah perlindungan di mana 8 adalah diuruskan oleh pihak kerajaan dan 2 oleh pihak NGO. So maksudnya kita bergerak secara inklusif dan tidak secara silo untuk kita sama-sama membentas jenayah ini dari terus berlaku di negara kita. Dan sindiket-sindiket disebutkan tadi, Tuan Saruni, kalau kita boleh panjangkan sedikit, bukan sindiket yang bertapak di Malaysia tapi adalah sindiket serantau. Jadi ini menyukarkan keadaan penguatkuasaan. Bagaimana kerjasama kita dengan negara-negara serantau seperti Filipina dan juga Thailand serta Indonesia yang merupakan negara-negara yang dekat dengan pintu sepat
waspadaan kita. Okey. Betul, sebenarnya jenayah perdagangan orang dan penyuluhan migran adalah satu jenayah berbentuk rentas sepadan. Dia bukan saja berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan ianya melibatkan perniagaan rentas sepadan antara negara ke negara yang lain. Dan sesungguhnya ini adalah satu aspek yang memerlukan kerjasama. Dan perkara ini juga ada kita bincangkan dalam masyarakat di peringkat ASEAN, contohnya mesyuarat SOMTC tentang transnational crime di ASEAN, dan juga kita ada satu mekanisme kita panggil Bali Process, di mana beberapa negara di rantau Asia Pasifik bekerjasama dan juga membincangkan isu ini untuk kepentingan kita semua. Dan seterusnya mungkin masyarakat tidak faham implikasi jenayah ini kepada negara. Boleh kita terangkan mengapa ia merupakan suatu jenayah yang berat dan mempunyai kesan yang mendalam kepada negara sebenarnya? Okey, berhubung dengan implikasi mungkin kita boleh ringkaskan kepada 3 perkara ataupun 3 kategori. Pertamanya kepada mangsa itu sendiri. Mangsa kepada jenayah perdagangan orang ini akan berasa tertekan. Ia menindakkan hak asasi mereka dan ianya akan memberi kesan jangka panjang dari segi psikologi dan juga mungkin akan trauma seluruh hidup mereka. Dan untuk membantu mereka, kita ada menyediakan perkhidmatan kaunseling juga kepada mereka semasa di rumah perlindungan. Itu yang pertama. Yang keduanya mungkin kepada pihak industri. Kita semua sudah maklum peranan industri adalah sangat penting, terutamanya semasa kita ingin menjana semula ekonomi negara akibat wabak pandemik COVID-19. Walaupun saya ingin mengingatkan ataupun menyeru kepada pihak industri di luar sana, mereka boleh meneruskan aktiviti mereka, operasi mereka, tetapi hendaklah juga berlandaskan kepada undang. Mereka hendaklah juga mendaulatkan undang yang wujud di negara kita, dan sekiranya mereka tidak mengikuti undang-undang, contohnya membuang sampah merata-rata, menjejaskan alam sekitar dan juga mengamalkan amalan perburuhan yang tidak wajar, maka ianya akan memberi kesan. Sebagai contoh, baru-baru ini terdapat syarikat Malaysia yang telah dihalang daripada mengeksport produk mereka memasuki pasar ekspor disebabkan mereka telah dituduh terpalit dengan aktiviti perdagangan orang dan juga perdagangan migran. Dan ini adalah satu kesan yang saya fikir amat serius, menjejaskan pendapatan ekspor negara. Dan di peringkat ketiga, sekiranya ia akan menjadi lebih meluas, ia juga akan menjejaskan penarafan ataupun imej negara kita sendiri di peringkat antarabangsa. Sebagaimana yang kita bincangkan tadi, kedudukan Malaysia dalam laporan Trafficking in Person Report adalah pada tahap kedua terendah sejak 3 tahun yang lampau. Dan seterusnya, dalam keadaan kita menjalankan PKP dan sebagainya disebabkan oleh pandemik, adakah situasi perdagangan orang terkawal sedikit sebanyak? Pada peringkat permulaan memanglah kita terpaksa menghentikan operasi penguatkuasaan disebabkan oleh pandemik tersebut. Kita menyediakan SOP kita, tetapi akhirnya kita terus melaksanakan penguatkuasaan, termasuklah dengan wujudnya satu kerjasama oleh National Action Task Force, iaitu melalui Ops Benting, di mana adalah satu langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk memendung ataupun mengawal sepadan negara kita. Dan kita juga ada membaca dalam laporan di mana walaupun telah ada Ops Benting, terdapat juga golongan migran yang dibawa masuk oleh sedikit-sedikit, terutamanya di Langkawi dan sebagainya. Dan ini merupakan satu fenomena yang agak membawa risiko kepada negara kita. Pertamanya mungkin ada segi ancaman keselamatan, dan keduanya mungkin juga boleh menularkan pandemik itu sendiri sebagaimana yang berlaku di Sabah baru-baru ini. Jadi masih ada situasi-situasi ini, apakah peranan masyarakat dan juga industri dalam membantu pihak kementerian dan juga pasukan-pasukan petugas keselamatan dalam memantau dan membantras sama sekali perdagangan orang? Memang kita semua berperanan untuk kita membantu pihak kerajaan untuk selangkah dan sederap bersama-sama bekerjasama menghentikan jenayah ini. Kita sebagai masyarakat terutamanya perlulah peka dan juga prihatin dengan keadaan persekitaran kita. Sekiranya kita ada maklumat mengenai jenayah ini, wajarlah ianya dimaklumkan pada pihak yang berwajib, contohnya di balai-balai polis. Kalau saya boleh ungkapkan hadis Rasulullah SAW, di mana sekiranya terdapat
jenayah ataupun kemungkaran, maka kita hendaklah bertindak dengan tangan kita. Sekiranya tidak mampu dengan lisan, dengan mungkin peringatan, dan ketiganya dengan hati kita, dan itulah selama-lamanya. Dan saya berpendapat yang jenayah ini adalah sebuah bentuk kemungkaran dan kita wajar untuk membertanya secara bersama. Terima kasih Tuan Muhammad Sanuri kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan itu dia peranan kita bersama untuk membantras perdagangan orang agar meningkatkan imej negara di mata dunia dan juga membantu melegakan situasi kemanusiaan yang sedang dihadapi oleh mereka yang terpalit ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali lagi yang berusaha. Dan